Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dengan izin dan limpah kurnianya kita masih lagi bersama untuk 13 Ramadan 1442 Hijrah bersamaan dengan 25 April 2021 Masehi. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. 13 hari hari ini hari yang ke-13 dan 12 hari telah pun kita lalui dengan kita membincangkan tentang isim-isim yang mu'rab dengan harakat, dan semalam dan kemarin kita bincang isim-isim yang mu'rab dengan huruf. Begitu juga fi'il mudhari' yang mu'rab dengan harakat saja dulu. InsyaAllah lusa nanti kita akan bincang fi'il mudhari' yang mu'rab dengan huruf. Dan bagaimana kita menganalisis satu-satu kata. Saya dah ceritakan urutan dia, apa step pertama, step kedua dan seterusnya. InsyaAllah mudah-mudahan anda dapatkan sedikit gambaran dan anda dapat ikut apa yang saya ucapkan. Memang dalam masa yang singkat 1 jam tak padan untuk kita nak terus boleh faham. Perlu ada latih tubi, perlu ada latihan. Malah kalau perlu kita buat latihan untuk i'rab dan untuk voicemail, itu lagi baik. Lebih baik. InsyaAllah mungkin saya kena buat daurah khas untuk i'rab nanti. Boleh jadi?
khas untuk i'rab saja, untuk latihkan anda untuk mengucapkan macam mana fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhiri, atau fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anil dhammi li'annahu. Kita kena buat satu-satu, insya-Allah. Tapi sekurang-kurangnya ada satu penadahan dan anda dah boleh menterjemah. Framework tu dah ada. Okey, kerangka kerja kita dah ada, insya-Allah. Sikit beberapa langkah lagi yang perlu kita sempurnakan, insya-Allah. Apapun, alhamdulillah hadirin yang berbahagia, kita terus bersyukur pada Allah SWT. Kita masih lagi dipanjangkan umur, diberikan kesempatan untuk berkongsi ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesihatan pada saya dan semua anda yang terlibat, supaya kita dapat terus belajar dan terus berkongsi ilmu yang ada ini. Mudah-mudahan dia sangat bermanfaat pada ilmu pemahaman kita tentang Islam, khususnya pada Al-Quran Al-Karim. Hadirin yang berbahagia, kita tak lupa juga mohon agar Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya hinggalah ke hari pembalasan. Alhamdulillah, hari ini kita hari yang ke-13, kita akan terus kepada i'rab ayat. Kita akan terus i'rab ayat, dan dalam masa yang sama saya tak akan tinggalkan i'rab isim yang mu'rab dengan harakat dan fi'il yang mu'rab dengan harakat. Saya tak tinggal. Kita jumpa, kita bincang. Tapi saya yang akan lebih ulang-ulangkan. Saya akan ulangkan pada anda, saya akan perdengarkan. Mungkin ungkapan yang saya berikan tu saya kena perlahankan. Semalam saya semacam laju sangat. Saya akan perlahankan dia punya urutan satu persatu sehingga anda boleh ikut, dan mungkin saya ulang 2 kali untuk anda ikuti. Dan dalam masa yang sama, nota yang saya sertakan semalam, minta maaf agak lewat. Semalam saya balik daripada tarawih, lepas tu lepas tarawih sahabat-sahabat ajak ada sedikit perbincangan dengan Ustaz Jaafar hafizahullah tentang sekolah beliau. Jadi itu maka saya agak lewat balik, dan sampai rumah saya cuba send semua nota-nota tentang hari semalam punya nota, dan yang hari ini yang akan kita guna pakai juga nota yang sama. Nota yang sama kita akan guna pakai untuk hari ini. Okey. Jadi dengan nota tersebut anda pandukan dia punya wording dia tu. Step-step, langkah-langkah pertama, langkah kedua dan seterusnya. Dia 3 langkah yang perlu kita selesaikan untuk isim. Untuk fi'il kita ada 2 topik utama. Pertama cerita tentang fi'il, kedua cerita tentang fa'il. Tentang isim satu saja. Cuma urutan itu kita kena ikut step dia. Baik. Sebelum tu saya akan berikan sedikit gambaran tentang pembahasan isim yang mu'rab dengan harakat. Isim yang mu'rab dengan huruf. Hanya ada 3 isim saja. Apa dia? Isim jamak muzakkar salim, kedua isim musanna, dan ketiga asmaul khamsah. Sekali lagi, isim jamak muzakkar salim, isim musanna dan asmaul khamsah. Untuk hukum marfu' dengan waw. Waw itu adalah pengganti, niabatan pengganti kepada baris dhammah. Huruf waw itu adalah pengganti kepada baris dhammah. Dia hanya berlaku pada 2 jenis isim saja. Apa dia? Jamak muzakkar salim dan asmaul khamsah. Tanda i'rab bagi hukum marfu' dengan huruf waw, dia hanya berlaku pada 2 jenis isim saja, iaitu jamak muzakkar salim dan asmaul khamsah. Okey. Sementara hukum marfu' bagi tanda i'rab bagi hukum marfu' untuk isim musanna adalah dengan huruf
alif. Adalah dengan huruf alif. Maka sebab itu, saya gabungkan. Okey. Saya gabungkan. Dan bentuk diagram. Perhatikan nota sebelah bawah. Saya tak letak muka surat. Nanti saya letak muka surat. Kita banyak, kita ada 7 muka surat je, tak apa. Ramadan. Okey. Okey, saya tukar. Perhatikan. Nampak? Tanda i'rab, tanda rafa'. Tanda rafa' bagi isim yang mu'rab dengan huruf ada 2 tanda je. Itu huruf waw dengan huruf alif. Huruf waw niabatan anid dhammi. Niabatan pengganti dari ad-dhammi, huruf baris dhamma. Okey. Niabatan anid dhammi. Anda boleh pecahkan. Li'annahu kena tambah. Wa alamatu raf'ihi dhammatun wa alamatu raf'i al-waw niabatan an dhammi. Li'annahu sambung, li'annahu 2 je. Sama ada jamak muzakkar salim atau asmaul khamsah. Li'annahu tambah hujung. Li'annahu. Apa makna li'annahu? Kerana. Sebab apa dia ganti dengan waw? Sebab dia jamak muzakkar salim. Ataupun sebab dia asmaul khamsah. 2 isim ini dia akan berubah. Tanda yang sepatutnya rafa' dengan baris dhammah diganti dengan huruf waw. Kenapa? Sebab dia jamak muzakkar salim. Ataupun sebab apa? Sebab dia asmaul khamsah. Itu kalau waw. Kalau alif, niabatan an dhammi. Alif juga adalah pengganti baris dhammah. Bagi apa? Isim musanna. Isim musanna. Jangan lupa tambah li'annahu. Kerana dia li'annahu jamak isim musanna. Jadi tanda rafa' ada 2 tanda. Itu huruf waw dan huruf alif. Tanda rafa' ada 2 tanda. Huruf waw dan huruf alif. Waw itu berkongsi dengan isim jamak muzakkar salim dan asmaul khamsah. Alif hanya 1 saja tanda rafa'. Berlaku pada 1 isim saja. Isim musanna. Jelas? Saya beritahu. Saya pindah pada tanda rafa' bagi tanda nasab pula. Tanda nasab juga ada 2 tanda. Huruf ya dan huruf alif. Huruf alif juga. Huruf ya. Waw tu ya. Tapi bila berlaku pada apa? Huruf ya ni adalah pengganti kepada baris fathah. Pengganti niabatan. Pengganti anin fathi. Dari baris fathah. Dia hanya berlaku berapa? Li'annahu, kena jangan lupa tambah li'annahu. Kenapa? Kenapa dia diganti dengan huruf ya? Sebab itu jamak muzakkar salim. Tanda nasab bagi jamak muzakkar salim adalah dengan huruf ya. Tanda nasab bagi jamak muzakkar salim adalah dengan huruf ya. Apa satu lagi isim? Satu lagi isim musanna juga dengan huruf ya. Li'annahu isim musanna. Kerana apa? Dia isim musanna. Ya itu adalah pengganti baris fathah bagi hukum nasab. Sementara alif adalah tanda nasab. Niabatan anil fathi, pengganti baris fathah. Kenapa dengan alif? Sebab dia asmaul khamsah. Untuk tanda nasab dengan huruf alif
Alif itu adalah pengganti kepada baris fathah. Kenapa? Kerana dia Asmaul Khamsah, isim yang 5. Dan untuk jar ada satu tanda saja. Untuk jar ada satu tanda. Apa dia? Huruf ya. Huruf ya. Ketiga-tiga isim. Apa dia? Jamak muzakkar salim pun tanda jar dengan ya. Isim musanna pun tanda jar dengan ya. Asmaul Khamsah pun tanda jar dengan ya. Tak risau. Okey? Niyabatan anil kasri. Dia pengganti baris kasrah. Dia pengganti kepada baris kasrah. Li'annahu, jangan lupa tambah. Li'annahu, kerana dia jamak muzakkar salim ke? Li'annahu asmaul khamsah ke? Li'annahu isim musanna. Jadi, tiga isim ni anda kena ingat. Tiga isim anda kena ingat. Pertama, jamak muzakkar salim, rafa' dengan waw, nasab dengan ya, dan jar pun dengan ya. Kedua, isim musanna, rafa' dengan alif, nasab dengan ya, dan jar dengan ya. Ketiga, asmaul khamsah. Asmaul khamsah, rafa' dengan waw, nasab dengan alif, dan jar dengan ya. Jelas? Jamak muzakkar salim, rafa' dengan waw, al-waw, rafa' dengan waw, nasab dengan ya, al-ya. Jar pun dengan ya. Dua tanda saja. Isim musanna, rafa' dengan alif, rafa' dengan alif, nasab dengan ya, dan jar pun dengan ya. Rafa' dengan alif, nasab dan jar dengan ya. Tapi bagi asmaul khamsah, rafa' dengan waw, nasab dengan alif, dan jar dengan ya. Jadi hanya asmaul khamsah saja ada tiga tanda. Pengganti baris dhammah dengan waw, pengganti baris fathah dengan alif, dan pengganti baris kasrah dengan ya bagi asmaul khamsah. Tapi dua isim ni, jamak muzakkar salim dan isim musanna, dia hanya ada dua tanda saja. Waw untuk rafa' dan ya untuk nasab dan jar, berkongsi tanda. Bagi jamak muzakkar salim, rafa' dengan waw, jar dengan ya, nasab dengan ya. Ya tu ada dua kebarangkalian. Mungkin rafa', mungkin nasab, mungkin jar. Sebab apa rafa'? Kita kena tahu. Sebab apa nasab? Kita kena tahu. Sebab apa jar? Kita tahu. Sebab apa rafa'? Mungkin dia fa'il. Mungkin naibu fa'il.
Kalau jumlah fi'liyah, mungkin dia mubtada, mungkin dia khabar, mungkin dia isim kana, atau mungkin khabar inna, dia rafu'. Sebab tu kita kena tahu. Sebab itu terjemahan sangat penting. Anda kena boleh terjemah. Dan daripada terjemahan anda kena pecahkan jumlah by jumlah. Jumlah satu jumlah ke satu jumlah tu anda kena dapat cerakinkan. Macam mana nak cerakinkan? Tu buku yang saya tulis tu, saya dah pecahkan jumlah demi jumlah. Baik jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, saya dah asing-asingkan. Jadi penting dalam penterjemahan kita nampak jumlah. Bila jumlah fi'liyah kita tahu, bila terjemah tambahan oleh kita tahu itu untuk fa'il, tambahan akan, walaupun di terjemahan tua, biar tua, tapi tua yang penuh masya-Allah, penuh barakah, penuh pengalaman, tua yang penuh memang kadang-kadang saya jumpa dengan terjemahan ortodok, terjemahan tua. Itu bukan menjejaskan kita. Mahal harga dia. Sebab kita hanya Jauhari yang mengenal Manikam. Hanya Jauhari yang tahu dia punya nilai dia. InsyaAllah. Dengan ini, saya tetap akan pertahankan apa yang saya ajarkan. Dan hanya yang dah tahu, sebab dia, insyaAllah, kita tak akan perlekehkan. Ini punya, bagi yang tahu dah ikuti program ni, dapat rasakan betapa pentingnya kita menterjemah, punya etika, punya disiplin dan keselarasan dalam penterjemahan itu sangat penting. Baik, jadi untuk menterjemah itu sangat penting. Sistem penterjemahan itu saya sangat tekankan pada anda semua ketika memberi erti dalam terjemahan. Masya Allah, bila anda terjemah dengan betul, mudah untuk kita belajar ini. Ini dah tak jadi masalah lagi dah. Nak cerita fa'il, tak ada masalah. Bila kita tambah oleh dah. Nak cerita maf'ul dah, kita dah tahu, dah tambah akan. Untuk cerita adalah, kita tahu itu khabar. Khabar mufrad. Khabar mufrad. Sebab khabar inna atau khabar bagi mubtada, tambah adalah. Tambahan ada, itu untuk mubtada muakhar. Jangan susah hati dah. Jadi hadirin yang berbahagia, inilah yang saya tekankan. Bila kita Arab, walaupun nampak benda ni cakap apa ni, insyaAllah anda dah ada dah, aplikasi tu dah ada dalam, dah download dah, kita guna pakai insyaAllah. Hadirin berbahagia, kita terus pada latihan kita hari ni. Tengok macam mana sambungan ayat semalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala, telah berkata oleh ia, fi'il madi. Nanti dulu, kita belum Arab. 25 Ramadan nanti. 26 Ramadan. Inna, sesungguhnya huruf mabni. Hu, dhamir mabni. Mabni kita tunggu nanti. 21 hingga 30 Ramadan cerita yang mabni saja. Yaqulu fi'l mudhari'. Dia belajar. Ini mu'rab dengan harakat. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Yaqulu fi'lun mudhari'un marfu'un. Yaqulu itu adalah fi'il mudhari' yang marfu'. Kenapa dia marfu'? Litajarrudihi anin nawasibi wal jawazim. Kerana dia tidak ada pengaruh, tidak bebas daripada pengaruh penasab dan penjazam. Faktor-faktor yang menyebabkan boleh menasab dan menjazam. Maka disebab itu hukum fi'il mudhari' marfu'. Tanda dia wa alamatu raf'ihi, tanda rafu' dia dhammatun, baru dhammah, zahiratun yang jelas fi akhirih, pada akhirnya. Dhammatun zahiratun fi akhirih, jelas. Itu untuk fi'il mudhari'. Kemudian ada satu lagi. Bila fi'il ada dua perkara yang kita kena bahaskan. Wa fa'iluhu, dan fa'ilnya. Dhamirun mustatirun fihi, dhamir yang tersembunyi di dalamnya. Jawazan, harus saja. Kenapa harus? Sebab di dhamir huwa atau dhamir hiya tu jawazan. Li'annahu, kerana dia bukan li'annahu, takdirhu, kita perkirakan dhamir yang ada dalam fi'il tersebut dhamir huwa. Takdirhu huwa. Itu untuk i'rab fi'il mudhari'. Saya ulang lagi, saya lancarkan tanpa saya terjemahkan. Yaqulu fi'lun mudhari'un marfu'un. Ikut. Yaqulu fi'lun mudhari'un marfu'un. Litajarrudihi anin nawasibi wal jawazim. Litajarrudihi anin nawasibi wal jawazim.
Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan. Takdiruhu huwa. Takdiruhu huwa. Boleh? Begitu juga pada tusiru ni. Tusiru fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nawasibi wal jawazim. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan. Takdiruhu huwa atau hiya. Takdiruhu huwa atau hiya. Alhamdulillah. Terima kasih Hartini Ibrahim. Bagi yang serasi, alhamdulillah. Bagi yang tak serasi, tetap dia tak dapat menerima sebab bahasa kita ni agak tua sikit lah. Masya Allah. Ummu Muslihdin. Takdiruhu hiya. Ia membajak akan bumi. Sebab tu macam kita tu, tak boleh terjemah. Kalau tak boleh terjemah, memang masalah. Berkata oleh ia, sesungguhnya dia. Siapa dia tu? Dia muzakkar tu. Merujuk pada Allah. Yaqulu, ia berfirman. Apa yang Allah firmankan? Innaha baqaratun. Sesungguhnya dia adalah seekor lembu betina. La zalulun. Tidak dipergunakan. Tusirul ard. Nampak isim nakirah ni? Zalulun. Zalulun. Isim nakirah bertemu fi'il. Patut kena tambah yang. Ni sifat. Ni hal. Ni sifat ni. La zalulun ni sifat kepada baqaratun. Sifat pertama. Sifat kedua. Tiada dipergunakan apa? Ini sifat kepada zalulun ni. Jumlah fi'liyah ni. Jumlah fi'liyah ni menjadi sifat kedua. La tazkihah ataf pada sifat tadi. Bentuk jumlah fi'liyah. Musallamatun. Sifat kepada musallamatun. Sifat yang kedua selepas zalulun. Warna lain. Innaha baqaratun la zalulun. Musallamatun. Sifat baqarah tadi. Sifat yang kedua. Sementara tusirul ard, ini sifat kepada zalulun. Dalam bentuk jumlah fi'liyah. Tidak dipergunakan. Pergunakan macam mana? Mana ia tidak dipergunakan untuk membajak ladang dan tidak dipergunakan untuk menyiram air pada ladang. Okey. Musallamatun. Sifat kepada zalulun. La syiata fiha. Ini sifat yang ketiga. Tapi dalam bentuk jumlah. Jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah. Musallamatun la syiata fiha. Yang tiada sama sekali cacat padanya. Sifat lagi. 3 sifat. Cerita tentang Baqarah saja. Sifat dalam bentuk jumlah ismiyah. Okey. Yang jumlah kita insya-Allah kita belajar nanti pada pada 26 Ramadan hingga 30. Untuk sifat, untuk jumlahnya kita akan punya. Seluruh jumlah fi mahalli. Yang jumlah-jumlah semua kena istilah fi mahalli raf'in. Kenapa? Dia ikut sifat berzalulun. Baqaratun rafa', sifat rafa'. Tuthirul jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in, sifat berzalulun. Yang jumlah semua kena fi mahalli, InsyaAllah kita bincang nanti kemudian. Jadi nak ceritakan bahawa kalau fi'il mudhari' jelaskan. Dan satu lagi fi'il mudhari' ni.
Taski fi'lun mudhari'un marfu'un. Taski fi'lun mudhari'un marfu'un. Dia tak ada penasab, tak ada penjazam. Litajarrudihi. Bila marfu' saja kena jangan buat tambah. Litajarrudihi anin nawasibi wal jawazim. Dia bebas daripada pengaruh sembarang penasab dan penjazam. Itu. Wa alamatu, dan tanda, jelaskan tanda rafu' dia. Apa tanda rafu' dia? Tolong beritahu tanda rafu' dia. Dengan sempurna, jangan separuh-separuh. Tolong beritahu tanda dia. La taski. Wa alamatu rafihi. Penuh. Dad sampai habis. Oh, panjang semarang. Yaqulu an-najah. Yaqulu fi'lun mudhari'un marfu'un. Ditajarruduh nawasib wal jawazim. Wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Betul? Bazia Ibrahim. Wa fa'ilhu. Wa fa'il dhamirun mustatir. Ya betul. Tanya An-Najah. Tanya Bazia Hamid. Tusiru. Tadiru. Ya juga An-Najah betul. Tusiru betul. Taski. Soalan saya Taski. Nofariza Samsudin. Ya betul. Saya menanti. Untuk Taski, sila komen macam mana i'rab Taski. Fi'lun mudhari'un marfu'un, itu betul. Litajarrudihi anin nawasibi wal jawazim, itu betul. Wa alamatu. Pertama, kedua wa fa'ilhu. Dua, tanda dengan fa'il dia. Tolong sambungkan ni. Sambung. Sila sambung i'rab yang seterusnya. Untuk Taski, la taski. Taski fi'lun mudhari' marfu' tu. Sila i'rabkan. Taski fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nawasibi wal jawazim. Ni dah ada dah. Wa alamatu saya. Sambungan dia. Kemudian wa fa'ilhu, dua hal ni. Tanda dengan fa'il dia. Sila komen sekarang juga. Wa alamatu asharun wa alamatu raf'i dhammatun muqaddaratun 'alal ya. Masya-Allah, ahsanta. Dhammatun muqaddaratun 'alal ya. Betul. Sebab qaf tu beri kasrah. Kalau qaf beri atas, tasqa, dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Tu beza dia. Nak pastikan sebelum huruf ya tak ada titik tu, baris bawah tu baris kasrah atau fathah. Faridah Salim fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nawasibi wal jawazim. Fathatun zahiratun fi akhirin. Apa ni fathah? Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Mana nasab? Taski fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun muqaddaratun 'alal ya. Ya, tanya Rahaizat Ahmad. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu hiya. Masya-Allah, ahsanta Asri Harun. Zalina Hamzah. Taski fi'lun mudhari' marfu'un litajarrudihi anin nawasibi wal jawazim wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya. Masyaallah, ahsanti. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya. Ya. Dhammah muqaddarah 'alal ya. Ya, ringkas, tak apa. Kita faham. Kemudian wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu hiya. Al-harsa, al-arda, tu sama dia punya i'rab dia. Al-arda maf'ulun bih mansubun. Al-arda maf'ulun bih. Kenapa kita kata maf'ulun bih? Dalam jumlah fi'liyah ada tusiru fi'il tu. Ada taski. Al-harsa tu maf'ulun bih mansubun. Kemudian tanda dia wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Fathatun zahiratun fi akhirih. Okey. Sarifah Abdul Fatah, taski fi'lun mudhari' marfu'un wa ala litajarrudihi anin nawasibi wal jawazim wa alamatu raf'i dhammatun muqaddaratun 'alal ya. Ya.
an-najah dhammatun muqaddaratun 'ala al-ya wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu hiya. Alhamdulillah. Baik, kita nak cari yang i'rab dengan huruf ni. Fal ana bashiru fa'al qal ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Tak ada. Qul nadribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta. Al-mauta maf'ulun bih mansubun. Ya ke? Tanya. Hati ni Ibrahim juga. Ya, tanya betul. Al-mauta. Macam mana i'rab dia? Al-mauta maf'ulun bih. Jelaskan dia kedudukan dia. Mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun alal alif. Alal alif. Al-mauta maf'ulun bih. Macam mana tu maf'ulun bih? Terima. Seperti itu ia hidupkan oleh Allah akan al-mauta, orang-orang yang mati. Wa yuriikum ayatihi, dan ia perlihatkan akan kamu ayati. Ini pun maf'ulun bih. Ayati maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi kasratun zahiratun fi akhirih. Kenapa kasrah? Li'annahu niabatan apa? Alamatu nasbihi kasratun zahiratun fi akhirih niabatan anil fathi. Li'annahu. Kenapa li'annahu? Sebab tanda i'rab yang selain baris fathah untuk nasab kena sebut li'annahu. Tanda rafa' selain baris dhammah kena tambah li'annahu. Dan tanda jar selain baris kasrah kena tambah li'annahu. Tiga tanda ni adalah tanda yang asal. Yang lain semua adalah tanda furu'. Tanda tambahan atau cambahan dia. Cabang saja. La'allakum ta'qilun. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kita cari lagi isim yang mu'rab dengan huruf. Afatatma'una, maka adakah kamu sangat berharap an yu'minu lakum, bahawa mereka beriman bagi kamu. Wa qad kana fariqum minhum, dan sesungguhnya adalah ia satu golongan daripada mereka yasma'una kalam Allah, mereka mendengar akan perkataan Allah. Thumma yuharrifuna, kemudian mereka memalingkan akan dia min ba'di ma aqalu, daripada sesudah apa yang telah mengerti oleh mereka akan dia. Wa hum ya'lamun, wahal mereka mengetahui. Wa idza laqul ladzina amanu, dan apabila telah bertemu oleh mereka akan orang-orang yang telah beriman oleh mereka, qalu amanna, telah berkata oleh mereka telah beriman oleh kami. Wa idza khala ba'duhum ila ba'din, dan apabila telah terpencil oleh sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain, qalu, telah berkata oleh mereka, atuhaddisunahum bima fatahallah, adakah kamu ceritakan, telah berkata oleh mereka, adakah kamu ceritakan akan mereka dengan apa yang telah menerangkan oleh Allah alaikum atas kamu, liyuhaju, supaya mereka membantah akan kamu, inda bihi, dengannya, inda rabbikum, di sisi Tuhan kamu. Afala ta'qilun, maka adakah tidak kamu mengerti? Tak ada lagi ni isim yang mu'rab dengan huruf ni. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirrun wa ma yu'linun wa minhum ummiyuna. Okey, ummiyuna ni tolong i'rab kan. Ummiyuna, saya nakkan berikan jawapan sekarang juga. Ummiyuna, apa dia? Kedudukan i'rab dia sebagai apa? Dan apa hukum dia? Dan apa tanda dia? Beritahu saya sekarang juga. Pertama, kedudukan dia dalam i'rab sebagai apa? Kedua, tanda dia. Ketiga, pertama kedudukan dia, kedua hukum dia, dan ketiga tanda dia. Tiga perkara ni tolong jelaskan pada saya sekarang juga. Sila jelaskan pada saya, ummiyuna ni sebagai apa? Apa hukum dia? Dan apa tanda dia?
3 perkara jelaskan sekarang juga. Semua dah boleh terjemah? Sila nyatakan sekarang juga. Saya nak tengok siapa yang paling awal sekali keluar statement. Tazkir dah sudah banyak dah. Okey. Alhamdulillah kebanyakan betul. Tahniah Syarifah Abdul Fatah, An-Najah, Artini Ibrahim, Roki Haji Saidin, ya masya-Allah. Bazia Abdul Hamid, ya betul kan. Yang lain sekarang saya menanti ni. Apa makna makna ummiyun dah tahu dah. Terjemahan dah tahu. Apa kedudukan dia? 1. Kedua, apa hukum dia? Ketiga, apa tanda dia? Ummiyun mubtada' muakhar marfu'un. Masya-Allah. Baru 2 tanda, Haji Asri. Tanda yang ketiga. Mubtada' marfu' bil waw. Asmaul khamsah. Mubtada' boleh, Majmin Yusuf marfu' betul dengan waw ya, tapi sebab dia li'annahu bukan asmaul khamsah. Roziaman, ummiyun mubtada' muakhar marfu' betul. Rinasan mubtada' muakhar marfu' betul. Bau. Kedudukan betul, mubtada' muakhar. Hukum dia marfu' betul. Macam mana i'rab penuh dia? I'rab penuh. Bila tanda selain pada dhammah kena sebut niabatan anid dhammi. Okey. Niabatan anid dhammi. Li'annahu jangan lupa tambah. Saya tulis. Kita copy paste. Zarina Hamzah ummiyun mubtada'ul muakhar marfu'un wa alamatu raf'ihi bil waw atau al waw boleh. Bil waw boleh. Li'annahu jangan lupa niabatan anid dhammi li'annahu jamak muzakkar salim. Okey. Dia bukan jamak muzakkar salim, dia mulhaq jamak muzakkar salim. Kena sebut mulhaq. Niabatan an al-waw. Ummiyuna, apa dia? Ummiyuna, kita beritahu kedudukan dia sebagai apa? Ummiyuna, beritahu kedudukan dia sebagai apa? Mubtada' muakhar ya. Mubtada' muakhar. Mubtada' muakhar marfu'un. Ummiyuna adalah mubtada' muakhar marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw atau bil waw. Boleh buang Niabatan, jangan lupa sama. Niabatan, pengganti anid dhammi, pengganti pada dhammah. Li'annahu, kenapa dia berganti pada dhammah? Li'annahu mulhaq. Ni ada mulhaq ni. Li'annahu mulhaq jamak muzakkar salim.
Dia mulhaq jamak muzakkar salim. Pertama, kedudukan dia berapa? Kedua, hukum dia marfu'. Ketiga, tanda dia. Tanda tu panjang. Tanda rafu' dia. Al-wawu niyabatan anid dhammi. Waw. Dia pengganti pada dhammah. Kerana apa? Bagi tanda selain pada dhammah kena sebut ini. Al-wawu niyabatan anid dhammi. Pengganti. Dia annahu. Kerana dia adalah mulhaq. Mulhaq ni maksudnya isim yang menyerupai jamak muzakkar salim, tapi bukan isim mushtaq. Dia adalah isim jamid. Masya Allah, saya tak baca ramai. An-Najah betul. Wow. Niyabatan anil dhammi li'annahu mulhaq jamak muzakkar salim. Alhamdulillah. Li'annahu jamak muzakkar salim. Dia sebut mulhaq. Apa itu mulhaq? Isim yang bukan isim mushtaq, bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, isim yang terbina daripada fa'il, tapi isim daripada isim jamid, tapi tanda i'rab dia sama macam jamak muzakkar salim. Satu isim yang diterbina daripada isim jamid. Apa itu isim jamid? Isim yang bukan dibina daripada fa'il. Ada fa fa'il, ain fa'il, lam fa'il. Kalau isim fa'il itu bina fa'il, fa'ilun, ada wazan dia, senang. Ikut dia punya wazan dia. Tapi mulhaq jamak muzakkar salim ni dia tak ada wazan dia. Antaranya banuna, banina itu antara contoh. Uluna atau ulina itu contoh dia. Ummiyuna atau ummiyina itu mulhaq jamak muzakkar salim. Masilina Rajis, Rohaiza Ahmad, Faridah Salim, Rozi Ahmad, Faridah Samsudin, Lambat Taib, marfu'. Tak apa nak mencuba. Tulis, men. Saya nak bercakap. Lepas itu kalau perlu ada buat latihan dalam bentuk voicemail ataupun kita buat intensif macam cadangan Puan Majmin tu, bagus juga. Saya nak dengar sendiri anda mengucapkan macam mana dalam bahasa Arab. Sebab itu sebagai pedoman pada kita. Bila kita dapat hafal tu, kita nampak i'rab dia macam mana, tanda-tanda dalam bahasa Arab. Okey. Mubtada muakhar, ra tertinggal, marfu'un wa alamatu rafi'i al-wawu niyabatan 'anid dhammi li'annahu mulhaq jamak muzakkar salim. Masyaallah. Tahniah Majmin, Puan Majmin, Muhammad Yusuf, Fatimah, Ummi mubtada muakhar, marfu' wa alamatu rafi'i al-wawu niyabatan 'anid dhammi. Niyabatan 'anid dhammi li'annahu mulhaq jamak muzakkar salim. Alhamdulillah. Niyabatan anil dhammi itu. Kalau mansub, niyabatan anil fathi. Kalau majrur, niyabatan anil kasri. InsyaAllah. Baik. Ummiyuna, saya ulang lagi, adalah mubtada muakhar, marfu'un, wa alamatu raf'ihi al-waw, atau bil-waw. Niyabatan anil dhammi. Dia pengganti pada dhammah. Sebab itu marfu' dengan dhammah. Tapi oleh kerana dia bukan isim mufrad, bukan jamak taksir, bukan jamak muannas salim, maka pengganti pada dhammah dia ada apa? Adalah dengan huruf waw. Dia pengganti. Niyabatan, pengganti. Naib. Nun yaba. Kedanya root word. Naibun. Naib. Kenapa dia mulhaq jamak muzakkar salim? Baru nak belajar. Tak apa. Tak akan baru nak belajar terus fasih kan? Memang kita kurang silap, tak apa. La ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna. Dan mereka berkata, hadza min indillah. Ini adalah daripada sisi Allah. Liyashtaru bihi thamanan qalila. Supaya mereka jual dengannya akan harga yang sedikit. Fawailul lahum, maka celakalah bagi mereka mimma katabat aydihim, dengan apa yang telah menulis oleh tangan-tangan. Ini fa'il ni. Kita tahu oleh aidi, fa'ilun, marfu'un. Fa'il mesti marfu'. Fa'ilun, marfu'un, wa alamatu, dan tanda rafa'nya, wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya dhammatun muqaddaratun alal ya.
dhammatun muqaddaratun alal ya, ai di dal yadi tu ya, sebab huruf dal pada kasrah, muqaddaratun alal ya, atas huruf ya. Kalau aida, dhammatun muqaddaratun alal alif, ni aidi, akan oleh tangan-tangan, oleh tu fa'il. Fa'il hukum mesti marfu' standard. Apa tanda rafu' ada? Dhammah muqaddarah, dhammah yang kita kadarkan. Alal apa? Alal ya atau alal alif? Alal ya. Sebab dal dari bawah. Kalau dal dari atas, aida tu baru boleh muqaddarah alal alif. Wa huwa mudhaf. Dan jangan lupa, wa huwa mudhaf. Maksudnya sama dia, mudhaf. Mana mudhaf ilaih dia? Hum, mudhafun ilaih. Wa wailun lahum mimma yaksibun. Maka celakalah bagi mereka daripada apa yang mereka usahakan. Wa qalu lan tamassana an-nar. Sekali-kali tidak ia menyentuh akan kami oleh api. Okey, tolong i'rab fi'il mudhari' ni. Tamassa. Tolong i'rab fi'il mudhari' ni. Macam mana fi'il mudhari' ni? Tamassa ni. Allah, 8.52. Sekejap je lah. Tamassa. Tak apa, kita habiskan. Tamassa adalah fi'lun mudhari'un mansubun. Tamassa. Bazi Hamid. Miyun. Mubta' mu'akhar marfu'un. Warahmatullahi rafi'i al-waw. Niyabatan al-dhammi. Li'annahu mulhaq. Muzakkar salim. Ya. Fa'ilun marfu'un. Okey, bagus. Faridah Salim mencuba dan terus mencuba. Alhamdulillah. Tamassa fi'lun mudhari'un mansubun. Tamassa fi'lun mudhari'un mansubun. Kenapa dia nasab? Nasab bilan. Fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Dengan sebab huruf lan. Bi tu kita ertikan dengan sebab lan. Okey. Wa alamatun nasbihi, dan tanda nasab dia fatahatun zahiratun fi akhirih. Tamassa fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Bagus. Wa alamatun nasbihi fatahatun zahiratun fi akhirih. Tanya Hartini Ibrahim. Betul. Itulah i'rab dia, okey? Wa fa'ilhu, jangan lupa ada satu lagi tambah. Itu yang pertama. Yang kedua kena jelaskan dia punya fa'il pula. Mana fa'il dia? Tolong beritahu Hartini Ibrahim. Wa fa'ilhu pula. Wa fa'iluhu. Di mana jawapan dia sekarang? Sambung lagi. Hartini Ibrahim. Hajah Hartini Ibrahim. Ada masa 6 minit lagi pukul 9. Saya bagi peluang untuk anda menjawab. Wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan. Takdiruhu hiya ahsanti. 5 bintang. Walaupun saya belum pernah lagi dengar macam mana Haji Hartini Ibrahim menterjemah. Dia pernah mendaftar untuk kursus daurah intensif, tapi saat akhir terpaksa tarik diri kerana ada tetamu datang daripada jauh. Besan datang. Jadi kalau siapa yang dapat saya dengar kualiti terjemahan, ya itu saya dapat menilai. Saya dapat selami kekuatan anda. Tapi selagi saya tak dapat dengar terjemahan anda, selagi itu saya tak boleh nak scan apa kekuatan yang ada. Ramai orang boleh teori, tapi pada practically perlukan diagnose daripada saya. Saya perlu kena mengesan anda punya kekuatan bila anda terjemah. Jadi, untuk mengesahkan pelajar saya, anda kena disemak bacaan anda, terjemahan anda dengan saya. Jadi, kepada yang berminat untuk menterjemah, InsyaAllah setiap kali kelas saya akan sediakan slot akhir untuk anda terjemah. Kepada siapa yang ingin terjemah, saya akan. Tapi untuk Ramadan ni, saya dah penuh dah, 30 hari ni dah ada orang yang nak bersedia nak terjemah.
Tak pandai sangat terjemah Ustaz. Oh, tak pandai tak apa, belajar. Ajar tu ni kena tahu. Kena tahu macam mana nak terjemah. Mesti kena tahu. Kalau tak boleh tak legi. Tak legi kena. Okey. Kena terjemah. Jadi insya-Allah selepas Ramadan nanti, masuk Syawal nanti, slot akhir tu saya akan sediakan untuk anda semak terjemahan. Kena ada, setiap minggu saya kena semak terjemahan. Kalau tidak, saya syok sendiri nanti. Saya syok sendiri. Nak Arab tak pandai sangat tak apa. Yang penting terjemah dulu kena boleh. Ni orang-orang yang saya belum pernah dengar terjemah ni. Sarifah Abdul Fattah, Sumaya, Hartini Ibrahim, Faridah Salim saya dah dapat terjemah. Saya dah boleh bagi 5 bintang. Majmin saya dah boleh bagi 5 bintang. Rozi Ahman belum dengar terjemah, tapi saya yakin sebab saya dah pernah buat program di Perlis, insyaAllah. Dan beliau tiap-tiap minggu hantar terjemahan pada musyrifah yang saya lantik. Alhamdulillah. Dia akui, dia iktiraf. Tapi selagi belum saya dengar daripada telinga saya, belum ada cop mohon daripada saya. Pengesahan belum boleh. Kamariah Saleh, ya bakal saya menanti. Nama dah masuk, mungkin besok atau lusa giliran anda. Haji Azimah, ya boleh terjemah. Haji Azimah boleh terjemah. Boleh terjemah insyaAllah. Saya akui, anda faham. Dia ada keserasian, kesejajaran antara apa yang saya berikan. Anda dah ada antena dia. Kalau anda tak boleh terjemah, sumpama anda ada TV tapi tak ada antena. Walaupun pada teorinya boleh, tapi bila saya pancarkan, anda tak dapat menerima pancaran saya. Signal yang saya berikan anda tak dapat sambut. Kerana antena anda tak ada. Jadi penting. Ya, ni semua nama-nama yang naik ni. Sumurni Syarif, ya saya akui. Boleh menterjemah dengan baik. Boleh belaka. Tapi kena terjemah. Hartini Ibrahim saya menantikan. InsyaAllah. Semua nama yang saya nampak menjawab dengan bagus ni, saya perlukan terjemahan anda. Ni nama-nama yang saya akan pelawa untuk menjemput dalam program saya Saban Minggu nanti. Semua nama-nama besar yang biasa aktif dalam program saya ni, saya akan jemput. Anda jangan tolak. Okey? Tak banyak kita jumpa isim yang mu'rab dengan huruf ini. Kata bahasa wa hadli khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khaliduna. Satu las akhir. Khaliduna. Kedudukannya sebagai apa? Ini saya buat seorang lah. Masa tak cukup. Khaliduna khabar bagi mubtada. Khabar mubtada marfu'un. Khaliduna khabar mubtada marfu'un. Wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan anid dhammi li'annahu jam'ul muzakkar salim. Okey, Sarifah Abdul Fattah kata, baru belajar Ustaz, selalu belajar. Kalau orang sini kata selalu belajar terus. Kerap belajar. Fi'lun mudhari' marfu'un dhammah saja. Oh, itu ya. Tak apa. Dengan saya memang saya nak kena selaraskan. Kepentingan untuk kita menyelaraskan pada terjemahan itu sangat penting supaya keseragaman itu dapat kita atasi. Baik. Tanya Rozita Zubair antara baru juga. Ni tapi saya nampak ya, saya lah yang tak ada antena, kena cari antena. Ya, antena dia anda kena terjemah. Saya menantikan Puan Rozita Zubair punya terjemahan nanti insya-Allah. InsyaAllah saya akan jemput. Anda siap, terjemahkan. Satu muka surat atau setengah muka surat. Setiap pertemuan. Satu pertemuan kita akan undang anda untuk anda terjemah satu muka surat. Minima setengah muka surat. Tapi satu muka surat itu standard. Dan hari ini juga kita akan menjemput jauh daripada Kota Kinabalu Puan Zainatul Hazrin. Nama Facebook dia Muhammad Taufik Yap Hazrin. InsyaAllah sekarang dah jam 9:01.
So, kita sampai ayat 81 saja. Ayat 82. Kita sambung besok. Besok kita akan sambung masih isim yang mu'rab dengan huruf ya, Khalidun ada, Husun. Banyak, okey. Untuk besok kita akan bincang. Dan untuk seterusnya, seterusnya, sesi seterusnya saya nak menjemput Puan Zainatul Hazrin Zubir. Tak jumpa mana dia. Tolong request. Saya tulis Hazrin. Tak ada. Tulis mana. Okey, ada. Saya add Zainatul Hazrin. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Apa khabar orang KK? Alhamdulillah sihat. Bila nak balik Semenanjung? Tu susah sikit lah Ustaz. Tengoklah kalau ada rezeki. Okey, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah pelihara semua, keluarga semuanya. Alhamdulillah. Baik, Puan Nazrin. Hari ini anda terpilih untuk ke udara, untuk bersiaran bersama saya. Dan sebagaimana biasa saya akan, undangan saya akan minta Puan ceritakan sedikit titik tolak bagaimana anda memilih sistem ini sebagai alternatif untuk memahami Quran, memahami tata bahasa Arab. Dan saya nampak memang Puan antara orang yang aktif, bukan hanya dengan saya, malah dengan para asatizah yang ada di Facebook ataupun di tempat sekitar. Memang sangat berusaha keras. InsyaAllah, tolong ceritakan sedikit apa yang boleh dikongsikan. Mungkin boleh menjadi titik tolak pada motivasi pada kawan-kawan yang lain. Silakan. Auzubillah. Assalamualaikum buat sahabat-sahabat Alfiah semua. Ya. Saya belajar Alfiah ni sebab sebab saya nak memahami apa sebenarnya isi kandungan dalam Al-Quran tu. Ya. Jadi saya dah lama sebenarnya mengenali tentang sistem harfiah ni. Tapi 2018 saya pernah hadiri daurah Ustaz Muzakir berkaitan dengan kursus menterjemah Al-Quran ni. Tapi tahun lepas, masa Ramadan yang lepas ni adalah titik tolak yang saya mulalah membuat langkah yang terbaru apabila Ustaz mula membuat kelas-kelas online secara harian. Jadi di situlah saya mula berlari pantas sikit lah. Berbanding sebelum ni saya kura-kura je Ustaz. Okay. Jadi selepas setahun saya dah belajar harfiah ni, saya sangat bersyukurlah kerana banyak yang saya dah faham tentang isi kandungan Al-Quran ni lah. Tapi banyak lagi yang sebenarnya saya kena belajar Ustaz. Okay. Lagi banyak yang saya belajar sebenarnya, lagi banyak yang saya tak tahu. Itu yang buatkan saya akan belajar lah. So saya dalam setahun ni banyak perubahan lah. Saya telah mula mengenal tentang harfun, ismun, fi'lun. Lepas tu saya banyak belajar tentang tata bahasa Al-Quran. Bukan sekadar makna sahaja, tapi saya mula belajar tentang tadabbur Al-Quran, memahami lebih lanjut lagi tentang apa sebenarnya Allah sampaikan dekat kita. Yang selama hari ni saya baca je tapi tak faham. Okay.
Itulah sedikit ni Ustaz. Alhamdulillah. Memang itu realiti kita. Kata kalangan kita yang boleh baca, tapi ramai yang tak boleh faham. Jadi mungkin ini yang kita antara generasi terawal yang cuba meneroka langkah ini, menjelaskan pada orang ramai, menjelaskan pada kawan-kawan lain bahawa taklah sesulit mana. Korbankan sedikit masa, korbankan sedikit tenaga untuk kita merealisasikan cita-cita kita. InsyaAllah dalam masa setahun dah boleh menterjemah dengan baik. Cuma ada kekangan tu lagi. Saya nampak terhenti sekejap. Tapi saya yakin Puan Hazrin boleh menterjemah. Sebab itu saya pelawar Puan Hazrin untuk terlibat sama dalam terjemahan kita hari ini. InsyaAllah. Dan kita difahamkan ini Puan akan terjemahkan muka surat yang ke-16 kan? Ya Ustaz. Betul? Ya. Jadi Betul. para penonton yang sekarang sedang menonton harap dapat buka Quran muka surat 16. Ya. Okay. Ayat tentang sihir. Ayat ni saya nampak memang tak ada orang baca lagi. Ayat ke-16. Ada lompong. Yang lain banyak baca. Okey, sekarang dah sedia. Dah sedia Puan? InsyaAllah Ustaz. Falyatafaddal ma'jur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulkil Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malaikaini Bila Harut wa Marut. Okey, cukup. Sampai Bibabila Harut wa Marut cukup. Terjemah dulu. Dan telah mengikut oleh mereka akan apa yang ia bacakan oleh syaitan-syaitan atas kerajaan Sulaiman. Dan tidak telah ingkar oleh mereka, telah ingkar oleh Sulaiman, dan tetapi syaitan-syaitan itu telah ingkar oleh mereka. Mereka mengajar akan manusia akan sihir, dan apa yang telah diturunkan akan ia atas dua malaikat di negeri Babil, iaitu Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Terjemah? Wa ma? Okey. Dan tidak ia berdua mengajar daripada seseorang pun sehingga dia berdua berkata, sesungguhnya tidak lain kami adalah satu cubaan, maka jangan kamu ingkar. Maka Fayata'allamu, baca Arab dulu. Fayata'allamuna minhuma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Maka mereka belajar daripada keduanya akan apa yang mereka memisahkan dengannya antara seseorang dan pasangannya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Dan tidak mereka yang orang-orang yang membahayakan dengannya daripada seseorang pun melainkan dengan izin Allah. Wa yata'allamu nama yadurruhum wala yanfa'uhum wa laqad alimu lamanishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan mereka belajar akan apa yang ia membahayakan akan mereka dan tidak ia memberi manfaat akan mereka. Dan ini sesungguhnya telah mengetahui oleh mereka. Sesungguhnya barang siapa telah membeli oleh ia akannya tidak baginya pada akhirat daripada bahagian. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya bi'sa oleh mereka dengannya akan diri-diri mereka jikalau adalah mereka mengetahui.
walau annahum amanu wattaqau la mutasab la muta la masubatun min indillahi khairun law kanu ya'lamun. Dan jikalau bahawasanya mereka telah beriman oleh mereka dan telah takut oleh mereka, nescaya yang diberi balasan daripada sisi Allah adalah lebih baik. Jikalau adalah mereka mengetahui. Ya ayyuhallazina amanu la takunu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Wahai orang-orang yang telah beriman oleh mereka, jangan kamu berkata ra'ina, dan katakanlah oleh kamu, perhatikanlah oleh kami dan dengarkanlah oleh kamu, dan bagi orang-orang yang ingkar ada azab yang pedih. Ma yawaddul lazina kafaru. Unzurna tu kau boleh terima? Ya Ustaz. Unzurna tadi. Wa qulu dan katakanlah oleh unzurna pun cukup. Ulang semua unzurna saja. Sebab unzurna dengan ra'ina tu makna dia serupa dalam bahasa Arab, tapi bagi bahasa Ibrani ra'ina tu kata-kata celaan. Wa qulu unzurna dan katakanlah oleh unzurna wasma'u dan dengarkan oleh. Okey, tak apa. Kita ada saja saya penerangan tadi. Okey, maksudnya kalau kita terjemah tu waqulu tu kita baca katakanlah oleh kamu, unzur baca balik ra'ina tu. Ya. Dan katakanlah olehmu unzurna. Kita jadikan dia unzur dengan ra'ina tu maknanya sama. Okey. Ma yawaddu allazina kafaru min ahli alkitabi wal musyrikin an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha' wallahu zul fadlil azim. Tidak ia suka oleh orang-orang yang telah ingkar oleh mereka daripada ahli kitab, dan tidak orang-orang yang menyengutukan bahawa ia diturunkan atas kamu daripada kebaikan daripada Tuhan kamu. Dan Allah itu ia tentukan dengan rahmatnya akan orang yang ia kehendaki, dan Allah itu adalah yang mempunyai kurniaan yang besar. Masya Allah, mumtaz. Terbaik. 5 bintang. Alhamdulillah. Alhamdulillah 5 bintang, Masya Allah. Min fadlil min Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Sebenarnya daripada kualiti terjemahan itu menjelaskan, membuktikan saya tahu bahawa anda sangat layak untuk menjadi musyrifah, untuk menjadi salah seorang penggerak yang boleh bantu saya untuk sebar luaskan lagi sistem ini. Sebarkan luas lagi pada kawan-kawan kita yang lain yang boleh terjemah. Tak mungkin saya boleh menyemak seorang. Jadi saya hari ini saya nak lantik Puan Hazrin. Kalau Puan Hazrin setuju untuk saya pelawar, saya undang untuk jadi kaki tangan saya, mata dan telinga saya untuk menyebarluaskan sistem ini sebagai musyrifah bagi program yang akan datang. Jadi kalau Puan Hazrin setuju, my pleasure. Silakan. Boleh setuju atau tidak? InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. InsyaAllah mudah-mudahan nanti Allah berikan kemudahan dengan kita melakukan sesuatu pada Allah. In tansurullah yansurkum. Jika kamu bela Allah, nescaya Allah akan bela kamu. Allah bantu kita. Kita kusut, Allah leraikan. Kita sibuk, Allah lapangkan. Kita apa juga yang kita hadapi, banyak yang kita dipermudahkan dalam urusan kita. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan Puan Nazrin dalam berhadapan dengan apa juga rintangan, insyaAllah. Dan sekali lagi tahniah saya ucapkan kerana bacaan yang kemas, jelas, ikut sistem. Masya Allah. Ini yang saya nakkan, spek yang saya perlu kendaki pada terjemahan. Jadi untuk kata-kata akhir, sebelum kita berpisah, saya ada kelas sebentar lagi. Sebelum berpisah, mohon sekiranya tak keberatan Puan Hazrin share sedikit nasihat, pandangan atau apa juga ucapan yang nak diberikan pada diri sendiri, pada kawan-kawan atau pada musyrifah yang Puan Hazrin dulu grup mana? Grup G2. G2 Puan Rosita. Musyrifah Puan Rosita Abu Bakar. Rosita Abu Bakar, Masya Allah. Okay. Alhamdulillah, bagus-bagus. Terpulang. Jadi saya nak berikan ruangan pada Puan Hazrin. Silakan. Pertama sekali
banyak-banyak terima kasih buat Ustaz Muzakir yang selama hari ni banyak mengajar saya lah. Mula memperkenalkan saya dengan harfiah, ajar saya dan juga buat Puan Musyrifah saya, Puan Rizita Abu Bakar yang banyak beri tunjuk ajar pada saya. Walaupun saya ni tak habis pun belajar dengan dia kan, separuh jalan je, minta maaf lah. Saya ni banyak komitmen, banyak kekangan waktu saya. Walau macam mana pun jangan risau, insyaAllah. Doakan saya agar saya istiqamah untuk saya teruskan lagi harfiah ni sampai bila-bila pun. Okay. Saya juga nak menyerulah kepada sahabat-sahabat saya yang di luar sana. Dah banyak kali dah lah. Sebenarnya saya dah ajak tapi mungkin tak nampak lagi ikut jalan tu kan. Tapi kita berdoalah agar mereka semua akan ikut serta, terutamanya ahli keluarga saya dan sahabat-sahabat saya yang di luar sana. Saya juga menyerulah sebab saya rasa mempelajari Al-Quran ni salah satu daripada kita punya macam mana kita nak capai tahap keimanan yang sempurna. Ustaz betul kan saya kalau saya salah? Salah satu dia kan. Sebab kalau kita baca surah Al-Anfal, kalau tak silap saya ayat yang kedua, dia ada dinyatakan tentang iza zukirallah Wajilat qulubuhum. wajilat. Ya. So disambung lagi tu. Wa zatulat alaihi ayatu zadatuhum iman. So kalau kita tak faham isi Al-Quran tu, macam mana kita nak gementarnya hati kita apabila disebutkan nama Allah. Dan juga apabila kita dibacakan ayat Allah itu, kerana ayat-ayat itu akan menambahkan keimanan kita kan Ustaz? Ayat tu kan akan menambah. Ayat-ayat itu akan menambahkan keimanan kita. Bukan saya cakap kita ni bukan orang beriman. Kita mungkin dah tergolong dalam golongan orang beriman. Tetapi untuk mencapai kesempurnaan iman itu, kalau tak silap saya dalam ayat tu ada 5 ciri-ciri untuk kita capai kesempurnaan iman. Dan 3 daripada itu saya rasa semua orang boleh buat. Yang ini ramai yang terleka atau tidak tahu atau tidak diberi peringatan. So saya rasa kita perlu faham isi Al-Quran untuk kita capai kesempurnaan iman itu. Sebab yang 3 tu, bersolat, bertawakal, menginfakkan sebahagian daripada harta, saya rasa semua orang boleh buat. Cuma yang ini kalau kita tak tahu, macam saya dulu tak tahu kan. Jadi saya ignore lah, saya just baca sajalah. Sebab disuruh baca Al-Quran, saya baca je lah. Tapi saya tak faham pun apa isi Al-Quran tu. Saya rasa ada dengan bulan Ramadan ni, bulan di mana turun ke Al-Quran, saya rasa kita kena mengorak langkah. Memulakan langkah pertama itu memang payah. Saya bertahun-tahun mengenal harfiah tu. Tapi tiap kali nak memulakan langkah tu ada saja halangan dia. Tapi daripada tahun lepas tu, saya dah berpatah, orang kata berpatah arang apa? Saya dah tak kisah. Whatever, saya mesti teruskan. Sebab kita pun tak tahu bila kita kena panggil pulang. Kita ni bukan kekal selama-lamanya dekat dunia ni. Tapi apa bekalan yang kita nak bawa, itu kita kena tahu. Dan saya rasa dengan teknologi yang ada, benda ni telah didedahkan pada semua orang. Dan tak ada alasan untuk kita tak nak belajar. Okay, itulah harapan saya. Saya minta maaf lah kalau ada yang tersinggung dengan apa yang saya cakap ni. Tapi saya rasa dah lama saya nak sampaikan benda ni kerana saya telah berusaha untuk pujuk ramai orang untuk belajar. Tapi belum ada rezeki yang terlekat lah. Yang daripada saya lah. Mungkin insyaAllah kot Ustaz, kalau saya jadi musyrifah tu mungkin lepas tu saya boleh jadi InsyaAllah. Musyrifah ni antara ruang untuk kita mempertajamkan kita punya. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih, terima kasih. Itu sajalah. Masya-Allah. Satu nasihat yang sangat berkesan. Mudah-mudahan masing-masing cuba mengorak langkah sebagaimana sebahagian besar daripada kalangan kita dah mulakan langkah pada tahun lepas, dan hasilnya yang kita dapat lihat sekarang ramai yang boleh menterjemah dengan baik. Dan bagi yang belum, yang ingin untuk dan bertekad untuk mengorak langkah, mulakan langkah anda tahun ini. InsyaAllah mudah-mudahan lebih ramai lagi. Dan memang saya akan memflower setiap orang yang ikuti program saya yang berkelayakan akan saya lantik untuk jadi musyrifah. Kerana makin ramai musyrifah, makin ramai lagi yang boleh
menyimak. Dan kalau tak ada Musyifah, saya tak akan mungkin boleh menerima pendaftaran baru. Tak boleh menyimaknya. Jadi sekali lagi saya ucapkan tahniah pada Puan Nazrin kerana dapat menterjemah dengan baik, menepati skema spek yang saya kendaki, dan alhamdulillah itu juga menjadikan momentum dengan titik tolak untuk kita bergerak laju lagi. Kita akan dapat info-info yang lain, boleh belajar, tak seperti dengan saya. Ramai lagi ustaz asatizah yang ada kat Malaysia ni, anda boleh belajar secara online ke atau offline, boleh belajar. Nak belajar nahu ke, sorof ke, banyak. Tapi konten dia, erti yang kita berikan tu sangat-sangat membantu. Kita dah ada kita punya kerangka kerja kita dah ada kita punya framework dia. Jadi insyaAllah kita terus menggerak langkah, sama-sama berganding bahu untuk kita gerakkan agar sifar makna Quran. Tak ada lagi yang buta Quran dan semua boleh dapat memahami makna. Itu sebagai langkah awal, dan insyaAllah seterusnya kita akan terus tambah lagi ilmu kita masa-masa akan datang. Jadi sekali lagi terima kasih Puan Nazrin. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari-hari yang berikutnya dengan I'rabul Quran. Ya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin sidang penonton yang berbahagia. Saya kira pertemuan kita hari ini sampai sekian ini dulu. Jam sudah menunjukkan 9.20 dan sampai masa untuk saya mengundurkan diri. Saya ucapkan jazakumullah khairan kepada anda semua yang sudi menonton dan sudi berkongsi video ini pada kawan-kawan lain. Mudah-mudahan kata-kata kita ataupun nasihat kita menjadi motivasi pada kawan-kawan lain. Mungkin juga Puan Nazrin punya ucapan tadi boleh mengesankan kepada yang mendengarkan. Maka sebarkanlah, sama ada dengan anda tag kawan anda ataupun anda share. Itu share tu sangat-sangat berkesan sampai sebenarnya. InsyaAllah. Jadi jangan pandang remeh hal-hal begitu. Ala kulli hal, terima kasih sekali lagi. Sehingga jumpa lagi hari esok. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.